Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam ruangan Perspektif Politik. Para penonton yang hormati sekalian, IMR Network melalui IMR TV dan IMR Radio sering membawakan program-program yang mengulas isu-isu semasa untuk dijadikan sebagai panduan kepada para penonton, para pendengar. Dengan panduan yang diberikan sekelumit seperti itu, memudahkan kita memahami isu-isu yang sedang dibincang hangat dalam akhbar, dalam media dan juga anggota masyarakat. Para penonton yang hormati sekalian, dalam pertemuan kali ini, saya ingin buat ulasan sedikit mengenai kenyataan terkini Karpal Singh berhubung dengan kalimah Allah. Kenyataan terbaru, 2 hari yang lalu Karpal Singh membuat satu lagi kenyataan terbaru. Kenyataannya tidak lain dan tidak bukan, kita lihat, menentang kalimat Allah. Kenyataannya secara berterusan membuat gesaan supaya Ustaz Hadi sebagai pemimpin PAS, sebagai Presiden PAS, memujuk, meyakinkan Majlis Syura Ulama supaya Majlis Syura Ulama menggugurkan keputusan yang dibuat pada 13 hari bulan Januari melarang, tidak membenarkan penggunaan perkataan Allah dalam Bible versi berbahasa Melayu, supaya Majlis Syura Ulama ikut keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Rakyat pada 8 Januari tahun 2013, dalam mana Majlis Presiden telah memutuskan membolehkan orang yang bukan Islam, khususnya orang Kristian, dalam Bible berbahasa Melayu menggunakan kalimah Allah. Kat situ. Kedudukan perkara itu di situ sekarang ini. Persoalannya, yang saya ingin ulas ini, Karpal Singh menimbulkan semula soalan ini. Karpal Singh membalas balik gesaan-gesaan dan gaya mempertahankan begitu hebat yang terakhir ini yang dikeluarkan oleh Datuk Harudin sebagai Timbalan Mursyidul Am PAS dan juga Datuk Harun Taib sebagai Ketua Dewan Ulama PAS. Kedua-duanya, termasuk beberapa orang ulama dalam PAS lagi, yang mati-mati mempertahankan hingga Harudin membuat satu kenyataan mengatakan dia akan mempertahankan kalimat Allah ini tidak boleh digunakan oleh orang yang bukan Islam, termasuk orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu. Dia akan mempertahankan hingga akhir hayatnya. Para penonton yang berhormat sekalian, inilah model-model ulama yang saya hormati. Inilah model-model ulama yang saya sanjung. Inilah model-model ulama yang saya boleh ikut. Inilah model-model ulama yang saya boleh pakai. Inilah model-model ulama barangkali dari segi ketegasan sebagai seorang ulama yang sepatutnya menjadi model kepada ulama lain, termasuk ulama-ulama muda yang sebahagiannya dikatakan ingin terjun ke dunia politik. Para penonton yang hormati sekalian, balik kepada Karpal Singh tadi. Karpal Singh memperlekehkan Majlis Syura Ulama. Karpal Singh memperlekehkan Islam. Karpal Singh kata Majlis Syura Ulama ini adalah satu bahagian kecil daripada PAS. Majlis Syura Ulama lagi kecil dalam konteks organisasi yang namanya Pakatan Rakyat. Oleh kerana kecilnya Majlis Syura sepatutnya ikut keputusan Majlis Presiden Pakatan Rakyat. Majlis Syura Ulama PAS sepatutnya bila-bila masa, bila dikendaki oleh pimpinan seperti Karpal Singh, Majlis Syura terpaksa toleh ke belakang, tengok balik dan menggugurkan apa yang telah diputuskan supaya dapat bertaut dengan keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden pada 8 hari bulan Januari itu. Para penonton yang terus melihat, saya nampak ada beberapa unsur dekat situ yang saya rasa tersentak. Bukan saja tersentak, saya rasa sedih. Bukan saya sedih, saya rasa terharu dengan komen gesaan yang dibuat oleh Karpal Singh. Pertama sekali, dia mengatakan bahawa PAS hanya memiliki 1/3 kekuatan dalam Pakatan Rakyat. 2/3 kekuatan daripada gabungan antara DAP dengan PKR. Apa artinya? Apa artinya, tuan-tuan? Artinya PAS itu kecil. Artinya PAS itu, tuan-tuan dan puan, berada dalam lingkungan-lingkungan begitu. Kalau diperlukan, tidak diperlukan, tidak diperlukan. Artinya, PAS itu, tuan-tuan dan puan,
seperti hanya habuk-habuk saja. Agaknya di mata kapal Sing, di mata pimpinan-pimpinan yang lain, boleh dibaca sedemikian rupa, macam habuk-habuk begitu saja. Yang tak habuknya DAP, yang tidak habuknya PKR, sebab mereka 2/3. Kalau diundi pun 2/3 merupakan majoriti, mereka menang. Yang kalah kena akur kepada yang menang. Yang menang ialah PKR, yang menang ialah DAP, pasal mereka 2/3 kalau mereka bergabung. Yang kedua para penonton yang mati sekalian, yang saya lihat, soal majority minority. Kapal Sing memang jahil, tak tahu dia bahawa persoalan agama, persoalan akidah terutamanya, mana boleh mengikut kehendak majoriti, mana boleh mengikut kehendak minoriti. Katakanlah di satu tempat, kita berada di satu tempat, sampai waktu solat misalnya, majoriti kata tak payah solat. Mana boleh ikut majoriti? Allah kata sampai waktu zuhur kena solat. Kalau kita dalam pengembaraan, solat zuhur boleh dijamak dengan asar. Secara qabliyah atau secara ba'diyah. Mesti buat. Kalau misalnya katakanlah, tak perlu lagi keluar zakat. Tak perlu lagi keluar zakat. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dikatakan tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Sebab mengeluarkan zakat ini adalah wajib, adalah rukun, wajib bagi orang Islam. Sebab itu atas nama kewajipan itulah maka orang Islam sanggup melakukan apa saja atas nama kewajipan agama. Begitu hal mengenai kalimah Allah, ini menyangkut persoalan akidah. Kapal Sing tak faham soal akidah. Bagaimana nak cerita dengan kapal Sing soal akidah? Pasal asasnya dia tidak ada kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak ada gerakan-gerakan yang boleh menyuburkan keimanan. Dia tidak ada amalan-amalan yang boleh menyuburkan keimanan. Keimanan ini hanya bertapak kepada jiwa orang Islam. Keimanan ini akan bersemadi dalam hati, perasaan dan jiwa insan yang namanya Muslim. Jadi, dia tidak faham. Bila dia tidak faham, keluar kenyataan-kenyataannya daripada dulu sampai sekarang, hal mengenai kalimah Allah ini, tiap-tiap kali dia mengeluarkan kenyataan, saya kata kenyataan itu agak kurang ajar. Kenyataan itu agaknya jauh daripada kekuatan kita nak menggarapnya. Tak boleh digarap apa yang disebutkan oleh kapal Sing itu kalau kita tinjau dari sudut keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamanya kita lihat kenyataan yang dikeluarkan itu ada elemen yang besar kejahilan. Selamanya kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh kapal Sing itu ada elemen keangkuhan, kesombongan, kebongkakan dan sebagainya. Mungkin dia tidak merasakan begitu, tapi sebagai Muslim, perkataan-perkataan yang digunakan, cara dia menyampaikannya, cara dia mengucapkannya, cara dia mengulang-ulangkannya, nampak sangat unsur-unsur kejahilan, unsur-unsur ketidakmengertian, unsur-unsur ketidakfahaman. Yang saya pun tidak bolehlah nak mengatakan lebih daripada itu, pasal dia bukan Muslim. Orang yang bukan Muslim tak mungkin dapat memahami aspek-aspek akidah, aspek-aspek keimanan, aspek-aspek ketakwaan, aspek-aspek dalaman diri sama ada seorang Muslim atau kolektif Muslim-Muslim untuk mengetahui jiwa hati perasaannya. Sebab itu bila kita membincangkan kalimah Allah ini, sudah tentulah Profesor Datuk Harundin yang mengatakan siapa yang menaja, siapa yang mengemukakan, siapa yang menyokong, siapa yang menggerakkan, siapa yang mengadakan majlis-majlis, siapa yang apa juga yang menyokong kalimah Allah ini boleh digunakan oleh rombongan Islam, orang Kristian dalam Bible berbahasa Melayu, syirik hukumnya. Bayangkan. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan orang PAS. Saya dipahamkan di kalangan orang PAS sendiri pun menyelar Harundin. Di kalangan orang Islam sendiri pun, orang PAS sendiri pun menidakkan Harundin. Di kalangan orang Islam, orang PAS sendiri pun saya dipahamkan dalam perjalanan, dalam lawatan saya ke tempat-tempat, kebanyakan tempat di negara ini, ramai ahli-ahli PAS yang menyanggah, yang tidak bersetuju, bahkan yang meremeh-remehkan pandangan dan pendapat Harundin, Harun Taib mengenai isu kalimah Allah ini. Jadi para penonton yang Islam, balik kepada kapal Sing tadi, oleh kerana ketidakfahaman beliau, oleh kerana beliau tidak mengerti, oleh kerana beliau tidak mempunyai unsur kerohanian sebagaimana yang kita bincang, yang kita faham selama ini, maka kapal Sing akan terus menerus mendendangkan lagu-lagu tersebut. Daripada dulu sekarang ini, lagu yang didendangkannya ialah
lagu-lagu yang memainkan sentimen-sentimen agama, lagu-lagu yang memainkan sentimen-sentimen kebangsaan, lagu-lagu yang memainkan sentimen-sentimen bangsa, lagu-lagu yang memainkan sentimen-sentimen ethnic group, lagu-lagu yang memainkan sentimen-sentimen politik. Ini bukan saya kata. Dalam tulisan-tulisan dan ulasan-ulasan daripada banyak penulis menyebutkan tentang sentimen yang dimainkan oleh kapal Sing. Maka dengan itu, para penonton yang hormati sekalian, ya, PAS sekarang ni tidak banyak pilihan. Kapal Sing dengan orang-orang yang sama seperti kapal Sing. Dalam PDAP bukan kapal Sing seorang. Hampir semua barangkali ikut tulisan yang ditulis oleh para penulis, pimpinan-pimpinan dalam DAP, pimpinan CEC dalam DAP memang mempunyai pendapat dan aliran yang sama dengan pengurusi DAP kapal Sing. Maka sebab itu, PAS tidak boleh lagi bersama dengan DAP. PAS tidak boleh lagi bersama dengan PKR. PAS harus berseorangan dan banyak sebenarnya permintaan-permintaan, gesaan-gesaan daripada orang-orang PAS di akar umbi, ahli-ahli dan penyokong PAS minta PAS terus taruh noktah yang besar di hadapan. Noktah tidak lagi bersama dengan Pakatan Rakyat. Noktah tidak lagi bersama dengan DAP. Noktah tidak lagi bersama dengan PKR. Kerana bersama dengan DAP, dengan PKR dalam Pakatan Rakyat sama sekali tidak menguntungkan PAS, sama sekali tidak menguntungkan bangsa Melayu. Sebab itu saya menganggap bahawa apa ulasan juga yang akan terus dibuat oleh DAP itu, bagi saya, ya, PAS harus sekarang juga. Dah tak ada lagi dah. PAS tak perlu fikir panjang-panjang lagi dah. Deretan-deretan peristiwa daripada yang sekecil-kecilnya, soal pengunting rambut di Kota Baru, soal papan iklan di Kedah, soal pusat-pusat hiburan yang mesti ditutup dalam bulan Ramadan, soal saya semasa saya dipecat daripada PAS kerana kesalahan saya untuk mencegah arak, mencegah judi, mencegah rumah urut dan mencegah orang-orang Kristian mendakwahkan Kristianiti kepada orang Islam, menjaga akidah orang Islam. Itu disebabkan saya dipecat daripada PAS. Rasa saya sudah cukup. Bagaimana Ustaz Nasruddin juga dipecat di dalam Majlis Ahli Syura pun sudah cukup bagi orang PAS, bagi pimpinan PAS untuk meletakkan noktah yang paling besar di hadapan, untuk terus sekarang juga masanya untuk meninggalkan Pakatan Rakyat dan berjuang berseorangan sebagaimana PAS telah berjuang hampir 60 tahun membawa mesej yang dibawa oleh Dr. Burhanuddin Hilmi, mesej yang dibawa oleh Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, mesej yang dibawa oleh Mursyidul Am Yusuf Rawa, mesej yang dibawa oleh almarhum Datuk Fadil Noor, dan mesej yang dibawa oleh Datuk Harun Din, Datuk Harun Taib dan sebagainya untuk menjadikan PAS parti yang akan menjadi penjulang-penjulang kepada gerakan untuk memertabatkan Islam dan untuk mengagungkan Islam dan memertabatkan bangsa Melayu di bumi Malaysia ini. Cukup setakat itu, para penonton yang hormati sekalian. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan ada baiknya pada saudara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.